Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dihormati pengurusi dan ahli kuasa masjid, muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla di atas limpah kurnia yang tidak terhingganya. Sebagaimana Allah peringatkan kepada kita, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kamu kira nikmat Allah Ta'ala ke atas kamu, nescaya dia tidak terhingga, tidak terhitung. Jadi nikmat kita yang besar, para jemaah sekalian, nikmat iman dan Islam. Kemudian nikmat istiqamah ala siratal mustaqim. Nikmat yang besar itu, orang yang telah mendapat nikmat yang besar ini diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati manusia, tetapkan hati kita di atas agamamu. Jadi di dalam perbincangan kita, berdasarkan kepada ayat wala tukhzini yauma yub'atsun, ya Allah, jangan engkau hinakan aku pada hari dibangkitkan. Dalam ayat yang lain Allah telah sebut yauma tublas sarair, pada hari didedahkan segala rahsia. Di atas dunia ini kita boleh tutup, kita boleh tudung, boleh sembunyikan beberapa perkara amalan-amalan kita yang tak baik. Namun Allah peringatkan kepada kita pada hari tublas sarair, didedahkan segala rahsia. Maka para jemaah sekalian, inilah yang patut kita fikir dan kita ingat, bahawa segala yang kita buat di atas dunia ini akan didedahkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Bermakna tidak ada artinya kita rahsiakan. Baiklah kita fikir apa yang kita nak buat ini, kalau terdedah atas dunia ini, tidak malu kita, supaya kita tidak mendapat aib, malu besar di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka di dalam siri penjagaan hati, dalam ayat wala tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun, pada hari yang tidak ada manfaat anak, tidak ada manfaat keluarga, harta benda yang kita bawa, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang bertemu Allah dengan hati yang sejahtera. Bila kita nak hati yang sejahtera, para jemaah sekalian, di sana terdapat lorong-lorong yang boleh merusakkan hati manusia, di mana para ulama ahlul qulub, ulama yang membincangkan tentang hati, menyebut kepada kita bahawa masalul qalbi, bandingan hati manusia itu seperti bait, sebuah rumah. Rumah ni ada 6 pintu. Ada setengah ulama kata 7 pintu. Maka orang bagi tahu, awak jagalah rumah ini, sebab pintu masuk dia ada 6 pintu. Sama ada pintu besar atau pintu melalui tingkap. Maka tuan-tuan yang biasanya yang beli rumah ni, dapat rumah, tak akan masuk rumah, tak akan duduk rumah tu kalau tak buat gerai dulu. Tak cukup dengan besi, buat dengan apa lagi, alat-alat yang kukuh, yang kuat. Sebab kita bimbang, takut rumah kita dimasuki oleh orang. Maka kata ulama, al-qalbu huwal bait. Hati kita itulah diibaratkan sebuah rumah. Pintu dia, tuan-tuan boleh tanda pintu di sini yang patut kita jaga. Yang pertama, al-lisan. Pintu masuk syaitan ke dalam hati manusia ini, ke dalam rumah manusia,
iaitulah lidah. Wal basar, mata. Wasam, telinga. Wasyam, bau melalui hidung. Dua tangan dan dua kaki. Itu dia panggil anggota yang zahir yang ada pada kita. Ada lagi tambahan yang ketujuh, dia panggil al-batin, iaitulah perut. Maka siapa yang terbuka pintu-pintu ini dimasuki oleh syaitan, walaupun tanpa disedari dha'al bait, maka rumah itu akan binasa. Jadi para jemaah sekalian, inilah dipanggil penjagaan anggota yang zahir. Untuk apa kita jaga yang zahir ini? Sebab nak jaga kesempurnaan yang batin, iaitulah hati kita. Kalau tuan-tuan selalu belajar dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir, biasanya menjadi kuliah di masjid-masjid kita, kitab penawar bagi hati. Jadi dalam penawar bagi hati sebut 7 perkara ini yang patut dijaga. Kerana dalam jiwa manusia ini akan berlaku pertembungan di antara 10 yang buruk dengan 10 yang baik. Tapi dia punya pintu masuk dia, madakhil, duduk di mana? Duduk di 6 anggota yang zahir itu. Jadi diibaratkan, kata di seorang ulama, Ibnu Al-Jauzi. Ibnu Al-Jauzi ni masyhur dengan kitab-kitab dia tentang penjagaan hati. I'lam annal jawariha kas-sawaqi. Ketahuilah bahawa anggota yang zahir kamu itu seperti sumber air yang boleh menyampaikan kepada umbi-umbi pokok, akar-akar pokok. Itu diibarat. Jadi kalaulah air itu masuk daripada air yang kotor, air yang tidak bersih, maka pokok tidak akan subur. Pokok tidak akan dapat hidup dengan baik. Jadi demikianlah hati manusia ni. Kalau dimasuki oleh maksiat dan kotoran dosa, maka hati akan sakit. Jadi sebagaimana manusia ini terkesan, jiwa kita, tubuh kita ni terkesan dengan racun ataupun keracunan makanan, maka hati kita lebih terkesan dengan keracunan pemikiran dan sebagainya. Bahaya sekali tengok kalau kita tengok dalam 6 perkara yang disebut tadi. Yang pertama lidah, pendengaran dan penglihatan. Ini di antara 3 yang besar yang mudah nampak. Sehingga kan seorang ahli fikir berkata, yufsidun namam fi sa'atin. Yufsid an-namam. Orang ahli batu api ni, yang suka melaga-lagakan orang, dia boleh merusakkan seorang manusia dalam beberapa saat yang tak mampu dibuat oleh ahli sihir berbulan-bulan. Ada orang dengki dengan kita, dengki dengan orang ni, dia pergi jumpa ahli sihir. Orang yang tak beriman, orang yang beriman tak cari sihir, dan dia pun tak ada sifat dengki. Minta ahli sihir ni rusakkan kawan ni. Ahli sihir malam tak tidur kerana nak merusakkan kawan ni. Tapi oleh kerana sahabat kita ni yang ikhlas, dalam jiwanya mantap, dan dia pula beramal dengan sunnah Nabi SAW, baca pagi petang zikir-zikir yang maksur, yang Nabi kata siapa dia baca ayat kursi, siapa dia baca amanah Rasul, siapa dia baca 3 qul, terkawal dia daripada gangguan-gangguan, maka sihir tak boleh masuk. Tetapi orang ini belum tentu selamat dengan si namam, si batu api. Sambil-sambil duduk tunggu solat, dia sempat berbisik. Dia kata, kau tahu tak orang tu kata apa dengan awak? Satu masjid, satu qaryah, bila masuk dalam telinga kita hasutan ini, kita kata astaghfirullah. Tak sangka duduk solat sebelah aku, berebut saya dengan dia nak duduk sahawal. Begini rupanya, habis. Lepas solat dah mula tak salam, lepas solat tak minum air sekali,
jumpa kawan ni masuk pintu kiri, kita ke pintu kanan, itu hasil daripada namam yang telah meracuni pemikiran manusia masuk dalam kepala. Jadi para jemaah sekalian, inilah dipanggil pintu-pintu yang cukup bahaya. Maka kata di Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, fahimayatul qalbi an waswasis syaitan wajibatun. Jaga hati daripada waswas syaitan. Sama ada syaitan itu berbentuk syaitan sungguh yang kita tak nampak, ataupun jelmaan syaitan ke dalam jiwa manusia, sebagaimana yang Allah namakan minal jinnati wan nas, syaitan manusia yang mari nak merusakkan manusia. Maka Imam Ghazali kata, jaga hati daripada waswas syaitan wajib. Wa huwa fardu ain ala kulli 'abdin mukallafin. Dia menjadi fardu ain. Maka para jemaah sekalian, kita wajib jaga hati kita ni daripada perkara-perkara yang tersebut, iaitulah dimasuki, diracuni dengan pemikiran-pemikiran yang tidak baik. Sama ada pemikiran yang merusakkan di antara kita dengan masyarakat, sebagaimana yang saya contoh tadi, apa yang dibuat oleh namam si batu api, ataupun pemikiran yang merusakkan pemikiran, yang disebut dengan nama keracunan pemikiran dengan ajaran-ajaran sesaknya dan dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ini juga satu perkara yang berat. Maka telinga kita perlu dijaga, mata kita perlu dipelihara, dan mulut kita adalah merupakan suatu lubang yang terkeluar daripadanya apa yang terkandung di dalam jiwa manusia. Allah. Jadi sebagaimana kata di seorang ulama, nama dia Abu Hazim. Abu Hazim ni nama dia Sulaiman Salamah bin Dinar. Masyhur dengan seorang ahli cerdik pandai, cendekiawan. Dikata di Abu Hazim, qad raditu min ahadikum, aku redalah untuk kamu orang awam ini, supaya kamu jaga agama kamu seperti kamu jaga selipar kamu. Jadi orang terkejut juga, pelik Abu Hazim buat bandingan jaga agama dengan jaga selipar. Apa benda dia ni? Maka ulama yang mengambil kata-kata ini telah membuat ulasan supaya kita faham. Kalau tidak, duk banding jaga agama, jaga hati seperti jaga selipar. Apa benda? Dia kata wahya kalimatun qasiyah. Ini satu kata-kata yang agak keras, tetapi maksud dia begini. Tuan-tuan yang selalu pergi ke Mekah, biasanya kalau kita pergi Mekah, kita masuk Masjid Haram, selipar kita letak di mana? Bawa bekas lagi dah, uncang, bekas selipar, bawa plastik. Kalau pergi dengan travel tu, travel cok logo dia lagi di selipar, dia apa ni, di bekas selipar, takut hilang. Jadi begitulah patutnya kita nak jaga hati kita ni supaya tidak dimasuki oleh pencuri. Maka kita kena kawal dia betul. Dan tuan-tuan jangan lupa, Nabi SAW suruh letak selipar di mana? Kita bicara isu selipar gini. Nabi suruh letak di mana selipar? Dalam rak selipar? Tak ada rak zaman Nabi. Nabi suruh letak baina qadamai, suruh letak celah kaki tu. Kita pergi letak depan orang, kita nak solat, kita letak selipar belakang kita, bermakna orang belakang sujud di bawah selipar kita. Lah, dia kena sujud. Kenapa kita nak hina orang dengan selipar? Jadi Nabi kata kita letak selipar tu baina qadamai, tahta qadamai, duduk di bawah celah kaki. Tak situ selipar. Mana kalau tak sini, insya-Allah confirm lah tak ada orang curi selipar. Betul tak? Tak mikir ke selipar. Tapi kalau tak jauh-jauh, Allahu akbar. Selipar pula hak baru. Lepas bagi salam tak apa yang kita tengok dia? Jenguk selipar dulu. Ada lagi dalam tu, selamat. Zikir dulu. Kalau nak tengok orang bangun nak pergi, kita bangun juga, dia ambil tak. Ini. Maka kata di para ulama, wasyaitanu sariqul iman. Syaitan itu pencuri kepada iman manusia. Syaitan pencuri iman manusia. Jadi kalaulah pintu-pintu itu dibuka,
maka dia akan masuk. Sebab apa? Sebab syaitan akan mari ke dalam hati manusia melalui pelbagai-bagai lorong yang telah dibuka oleh tuannya sendiri. Jadi kita mengatakan Allah Ta'ala sebut tentang tipu daya syaitan. Kana syaitanu dha'ifah. Inna kaidakunna azim. Tuhan kata ketika menceritakan tentang tipu daya wanita kepada Nabi Yusuf, inna kaidakunna azim, sungguhnya tipu daya kamu kepada Yusuf itu besar. Tapi ketika menceritakan tentang syaitan, inna kaidasyaitani kana dha'ifah, Tuhan kata tipu daya syaitan sebenarnya lemah, tak kuat dia. Tetapi bila dia jadi kuat, bila kita lemah. Bila dia kuat, bila kita lemah. Sama juga kita dengan orang bukan Islam hari ini. Kita tengok umat Islam diganyang begitu dahsyat. Yang terbaru ni kita tengok di mana berlaku di Syria, di Halab ataupun Aleppo. Berlaku pembantaian, pembunuhan yang begitu dahsyat. Bila mari pula di kawasan kita tak jauh daripada kita ni, di negara Myanmar, saudara-saudara kita dari bangsa Rohingya dibunuh, dibakar dan berbagai-bagai lagi perbuatan. Maka kita kata, adakah mereka kuat ataupun kita yang lemah? Jadi hati ni kalau kuat, syaitan tak boleh masuk. Tapi kalau hati itu sudah lemah, maka dia akan masuk begitu dahsyat. Jadi yang sebenarnya dia tidak kuat, syaitan tidak kuat. Tuan-tuan kalau baca dalam buku zikir pagi dan petang, zikir pagi petang, sudah ditulis di situ siapa dia baca zikir ni, Allah Ta'ala jaga dia daripada diganggu oleh syaitan sampai ke pagi, sampai ke petang. Baca pagi sampai petang. Bermakna itu je benteng kita, tidaklah perlu kepada kuat sangat. Tapi dengan bacaan-bacaan itu bermakna dia sudah lemah, sudah dhaif. Allah dia kata dia, ada seorang laki-laki mari jumpa seorang tuan guru, Al-Ala Ibn Ziyad. Dia kata, Tuan Syekh, saya nak mengadu sikit. Apa awak nak mengadu apa? Dia kata, iza sallaitu wahdi. Ni tuan-tuan, mungkin pengaduan ni kena dengan kita. Macam dia cerita hak kita je. Iza sallaitu wahdi, apabila aku solat seorang diri, lam aqil salati, aku tak tahu solat aku tu. Kadang-kadang rakaat pun terlupa. Ada seorang ni dia kata dia 3 kali sujud sahwi tak lepas lagi. Mana solat asar, mula-mula solat 3 ke 4 rakaat. Jadi terpaksalah dia kena tambah rakaat pula. Lepas tu dia sujud sahwi pula terlupa nak sujud sahwi. Malah yang solat pula dia patutnya tak payahlah solat 2 kali. Tapi nak ceritanya, kalau aku solat seorang aku, dia kata aku tak tahu solat aku dengan bilangan rakaatnya, dengan bacaannya, pakar sudah begitu ya. Apa masalah ini? Kata Tuan Syekh. Tanya dia orang ni kepada Ala bin Ziyad. Dia kata, qala abshir. Dia kata, ambillah khabar gembira, fa inna hadza alamul khair. Ini menunjukkan suatu panji bendera kebaikan. Sebab kamu ingat ke tidak, pencuri-pencuri ni kalau dia masuk, dia lalu kat rumah runtuh, rumah tak ada orang duduk, dia tak masuk pun, dia nak curi apa? Tak ada barang. Dia berbeza dengan penagih dadah, situlah tempat dia berkampung kan. Tapi kalau dia masuk dalam rumah yang dia tengok rumah cantik, banyak barang rumah ni, maka dia akan attack. Dia mula nak masuk, nak cari apa benda yang dia dapat di situ. Jadi kata di Syekh ni, kalaulah solat kamu tu tak ada apa-apa, seolah-olah rumah yang runtuh, yang tak ada orang duduk, syaitan pun lalu gitu ya, tak payah duduk kosek banyak. Memang dia ni kalau solat tak khusyuk. Jadi syaitan tak akan berhenti, tak singgah di sini. Sebab apa? Sebab tak ada faedah dia singgah. Memang orang ni kalau dia tak kacau, tak ganggu pun sudah terganggu dia sendiri. Allahu Akbar. Ini dia panggil perbincangan kita dalam masalah pintu masuk kepada syaitan. Kita pergi kepada al-babul awal, pintu yang pertama yang kita sebut tadi, iaitulah melalui lidah, al-lisan. Kata di para ulama, pintu yang paling senang dimasuki oleh syaitan kepada hati manusia, iaitulah melalui lidah. Sebab lidah ini
Kata di ahli syair, kalmul lisan angka min kalmis sinan. Tikaman lidah lebih tajam daripada tikaman pedang ataupun lembing. Dan dalam hadis ada menyebut aktsadu khataya ibni adam fi lisanihi. Banyak dosa-dosa manusia ini melalui lidah dia. Melalui lidah. Sebab apa para jemaah sekalian? Kalau kita nak buat maksiat, kena sungguh benar, kena pergi ke tempat dia. Tengok poster-poster ada dulu orang anjur majlis lompat-lompat, kena pergi baru jumpa. Pergi ke kelak-kelak pub, tak? Kelak malam, kelak tu, kelak ni, baru jumpa maksiat. Tetapi maksiat melalui lidah boleh dibuat di mana-mana. Betul tak? Dalam masjid boleh. Dekat Kaabah pun boleh. Sambil-sambil nak tunggu wukuf di Arafah, bukan sambil tunggu, tengah wukuf di Arafah, sempat lagi. Patut hari tu kita macam malaikat dengan pakaian 2 helai kain putih, tak ada lagi duk bincang hal orang, tapi sempat lagi. Maka dia kata inilah, dia kata pintu yang paling besar sekali yang dilalui oleh syaitan, melalui pintu lidah. Maka kita wajib menjaganya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? La yastaqimu imanu abdin. Tidak betul iman seorang hamba hatta yastaqima qalbu. Sehingga hati dia betul, duduk di atas landasan yang baik. Wala yastaqimu qalbahu hatta yastaqima lisan. Dan hati dia tidak boleh duduk di atas landasan yang betul kecuali apabila lidahnya betul. Mana kaitan dua alat ini, dua anggota ini cukup besar. Artinya, bagaimana kita nak ubati hati kita dengan berbagai-bagai ibadat, berbagai-bagai yang amalan yang mendekatkan kepada Allah Azza wa Jalla, tetapi hati tidak akan bersih selagi lidah itu tidak dibersihkan. Selagi lidah itu tidak dibersih. Hadis tadi diriwayat oleh Ahmad. Ada dalam hadis lain Nabi kita beritahu, Nabi kata apa? Sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza asbaha ibnu Adam." Bila seorang manusia ini bangun pada waktu pagi, fa innal a'dha, semua anggota-anggota yang lain pergi bercakap dengan lidah. Dia kata, "Hei lidah, ittaqillaha fina." Hendaklah mu takut pada Allah Taala untuk nak menyelamatkan kami. Jangan main-main. Fa innama nahnu bik. Kami ni ikutmu. Kalau kamu betul, maka betullah kami. Dan kalau kamu bengkok, tak betul, maka kami juga ikut sama tak betul. Ini kata-kata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahawa anggota-anggota lain bimbang, takut lidah yang ada ni yang menjadi ketua makhluk perusak di dalam jiwa, kepada jiwa manusia. Kata Abu Yahya Malik bin Dinar, seorang ulama, dia kata apa? Iza ra'aita qasawata fi qalbik. Kalau kamu tengok hatimu keras. Saya buat contoh mudah ya tuan-tuan dan juga para puan-puan, para muslimin dan muslimat. Contoh kita paling mudah sekali. Cuba kita nak set dalam minda kita, kita nak berzikir banyak kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan zikir yang sangat mudah, yang sangat simple. Apa dia zikir? Subhanallah. Cuba kata terus. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Zikir ni ingat belaka dah. Kan ada orang tak ingat. Berapa kali ajar dah, berapa kali sebut dah, daripada budak lagi dah hafal lah. Tetapi yang tak ingatnya apa? Apa yang tak ingat? Nak berzikir. Betul tak? Maka timbul soalan, kenapa tak ingat? Kata di Malik bin Dinar, apabila zikir tu kita tak boleh nak berzikir, bermakna hati terlupa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan apabila kita lihat susahnya hidup kita ni, rezeki yang halal sukar untuk kita dapat, hak haram tu agak terbuka. Fa'lam annaka, ini hukuman dijatuhkan oleh Malik bin Dinar,
maka ketahuilah bahawa kamu takallamta fima la ya'ni fima la ya'nik, kamu ni banyak bercakap dalam perkara yang tidak ada faedah. Itu pun telah terhalang. Bagaimana kalau kita menggunakan lidah kita ni untuk bercakap memang kepada benda-benda yang haram di sisi Allah Azza wa Jalla, maka bukan sakat tak boleh nak zikir, boleh jadi zikir itu tak ada dalam kepala kita. Maka kita nak uji hati kita. Sebab hati ni, kata di Yahya bin Muaz rahimahullah, al-qulubu kal-qudur. Hati ni seperti periuk. Periuk ni kalau kita masak dia, mendidih air dalam tu, apa yang keluar? Apa yang kita letak dalam tu, kan? Apa yang kita letak dalam bekas, maka itu yang keluar. Kalau letak bawang, bawang lah. Kalau letak daging, bawang daging. Letak apa saja pun bawang. Maka demikianlah hati manusia ni. Apa yang ada dalam hati kita, maka akan dikeluarkan oleh lidah. Fa'innal ina'a bima fihi yandah. Kata di oleh ahli bahasa, bekas itu akan mengeluarkan apa yang ada dalam. Jadi kalau kita nak tengok orang ni hati baik tak baik, pergi duduk dekat kawan kita. Dua patah ya tanya khabar. Kalau dia mula mengumpat orang, kita kata memang orang ni hati bermasalah. Tak sempat 3 minit duduk pula, duduk kata orang ni. Kita kata ini memang bermasalah. Jadi kita nak cek hati kita, hati baik tak baik, pergi bercakap dengan orang. Saya kadang-kadang tuan-tuan dan juga puan-puan, kita rasa sedih bila kita pergi ziarah orang sakit. Sepatutnya bila ustaz mari ni, yang pertama sekali kata ustaz, doakan saya lah. Kesakitan saya ni, minta kalau boleh sembuh, minta sembuh. Kalau tak ada sembuh pun, minta Allah Ta'ala mati dalam husnul khatimah. Dan doakan lidah saya ni tak bercakap benda lah. Tak sempat kau ustaz, dia dulu lagi ulas isu sana, isu sini. Habis dunia dia boleh ulas. Tapi bila ustaz tanya, solat ke tak awak duduk hospital ni? Solat. Tanya hak tu berubah muka lalu. Nya tanya hak ni, tak ada orang lain mari tanya lagi ni. Nah, ustaz tak prihatin dengan kita. Kita sakit mari tanya bab solat. Loh, subhanallah. Al-ina'u bima fi yandah. Bekas akan mengeluarkan apa yang ada dalam ni. Maka orang tengok percakapan manusia, kita boleh kenal siapa, ke arah mana dia nak pergi. Kalau kita pergi duduk dalam majlis ilmu contohnya, duduk di tempat kuliah macam ni, tiba-tiba ustaz duduk mentam sana, hentam sini, cakap orang tu, cakap orang ni, kutuk orang tu, jatuh orang ni, baik kita ambil apa ni, balik daripada kita duduk dengar, sebab mereka bukan nak mendidik hati tapi nak merusakkan hati manusia. Allah Ta'ala sebut kepada gambaran lidah orang munafik, Tuhan kata apa? Wala ta'rifannahum fi lahnil qaul. Boleh kenal buat-buat ni daripada cakapan dia. Kalau kita duduk dengan dia tak sampai 5 minit, duduk kutuk hina Islam, duduk hina undang-undang Allah Azza wa Jalla, kita kata orang ni geng-geng ni lah. Kalau kita nak kata munafik takut berat sangat, kita kata orang ni ada masalah. Sebab mereka bercakap apa yang tidak patut dia bercakap. Jadi para jemaah sekalian, hati kita ni adalah merupakan khizanatul khair. Sama ada dia merupakan gedung kebajikan yang banyak ataupun mustauda', store kepada kejahatan. Nas'alullaha as-salamata wal afiyah. Kita lihat kepada Nabi Yusuf AS. Ini dia panggil tadabbur ayat. Tuan-tuan nanti balik boleh buka cerita surah Yusuf AS. Yusuf ketika menceritakan, membawa laporan apa yang dibuat oleh Imra'atul Aziz, isteri pembesar Mesir, yang telah memujuk dia dan nak goda dia, nak buat benda yang tak baik. Yusuf tak cakap banyak. Yusuf tak kata dia lah gini apa ni, duduk goda saya, sekat saya tengah jalan, macam-macam buat lah. Yusuf menggunakan kalimah yang pendek, qala hiya rawadatni an nafsi. Yusuf kata dia goda aku. Bas. Kamu nak percaya, ikut. Tak nak percaya, itu je saya nak kata. Mana tak komen banyak dalam bab keburukan orang. Kalau nak kira, patut dia dedahkan keburukan apa yang dibuat oleh Imra'atul Aziz. Tapi Allah ajar kepada kita, Yusuf menggunakan 4 kalimah saja, hiya rawadatni an nafsi. Dia goda saya, bukan saya nak dengan dia. Bas. Tetapi ketika 2 orang kawan dia yang masuk dalam penjara sekali dengan Yusuf,
Kan dua orang masuk Yusuf. Dia kata, ya Yusuf, kalau kamu lepas daripada penjara ni, janganlah lupa kepada kami, kan. Dan Yusuf, apa dia kata? Nabi Yusuf bila bercakap tentang dakwah, tuan-tuan tengok dalam surah Yusuf ayat 38 hingga 37 sehingga ayat 40, inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billah. Saudara, saya telah tinggal dalam satu kampung yang saya duduk tu, kaum yang tidak beriman dengan Allah. Wattaba'tu millata abai Ibrahim, aku ikut agama Nabi Ibrahim. Ya sahibai sajni, kawan dalam penjara aku ni, a'arbabu mutafarriqun, Tuhan-Tuhan yang banyak berpecah sana sini, khairun amillah, ataupun Allah Ta'ala al-wahidul qahar. Jadi ini dia panggil, ketika nak bincang tentang agama, tentang Islam, Nabi Yusuf bercakap panjang. Sebab ini yang patut kita cakap. Tetapi ketika nak bincang keburukan orang, Nabi Yusuf hanya melepaskan 4 kalimah untuk nak menyatakan, membela diri dia. Subhanallah, Allah SWT ajar kepada kita adab yang gitu besar. Kemudian kali yang ketiga, Nabi Yusuf mengeluarkan perkataan, iaitulah nak jaga lidah dia daripada perkara yang tak baik, bila setelah dia bebas daripada telaga buruk yang dicapak oleh adik-beradik dia. Dan Nabi Yusuf telah mendapat kekuasaan. Nabi Yusuf kata apa? Wa qad ahsana bi iz akhrajani minas sijni wa jaa bikum minal badwi min ba'da an nazagha asyaitanu baini wa baina ikhwati. Allah Ta'ala telah buat baik kepada aku apabila aku keluar daripada penjara. Aku dibawa oleh penduduk-penduduk Mesir ni, bawa balik ke sini. Bila ba'da an nazagha asyaitanu baini wa baina ikhwati, setelah berlakunya godaan syaitan di antara aku dengan adik-beradik. Nabi Yusuf tak detail, tak kata kamu dulu tipu, bawa aku pergi padang pasir, ambil baju aku, pergi campur aku dalam telaga lah. Dia ambil tak detailkan. Sebab apa? Sebab benda yang lepas itu dia panggil maksad. Benda ni kalau diulang balik, dikorek balik, akan menimbulkan rasa hati dan boleh menimbulkan kemarahan yang menyebabkan berpanjangan permusuhan kita dengan orang. Maka para jemaah sekalian, satu benda yang tak kena, tak baik kita ni, apabila kita nak ingat kebaikan orang, kita ingat sikit lah, oh dia tu baik dia tu. Tapi bila kita sekali kena orang buat tak baik kepada kita, kita ulang yang tu siap hari tiap malam. Saya tak akan lupa perbuatan awak sampai mati. Subhanallah. Ya, orang buat baik kepada kita, kenapa tak ulang? Patut pagi-pagi kita ulang ya. Masya Allah, Pak Cik telah tolong saya dulu. Allah Ta'ala yajzihi khairah. Allah Ta'ala balas dia kebaikan. Allah Ta'ala beri kepada dia keampunan, beri husnul khatimah. Tak. Sekali orang tu salah dengan dia, setiap kali Pak Cik ni lalu depan dia tunjuk kat kawan-kawan, Pak Cik ni lah, dia tu lah buat dengan aku. Jadi kenapa? Tengok, Yusuf tak nak ulang balik cerita lama, cuma dia kata nazagha syaitanu baini wa baini ikhwati, apa yang berlaku, godaan syaitan di antara aku dengan sahabat, dengan adik-beradik aku. Kata Nabi SAW, afdalun nasi, orang manusia yang paling baik itu siapa? Kullu mahmumil qalbi, orang yang mempunyai hati yang baik. Apa dia hati baik di sini? Orang tanya pula Nabi, apa dia mahmumul qalbi? Nabi kata at-taqiyun naqi, orang yang takut pada Allah Ta'ala, orang yang bersih hatinya, la isma fi, tak ada dosa, wala baghya, tak nak buat jahat kepada orang, wala ghil wala hasad, tak ada ghil, mana ghil ni sakit hati pada orang, dan tidak ada sifat hasad. Dan yang kedua, saduqul lisan, orang yang baik lidah dia. Jadi kalau kita dapat dua ni, alhamdulillah, itulah yang terbaik untuk kita para jemaah. Kemudian yang kedua, kita lihat lidah ini boleh menjadikan hati itu mustauda, store kepada kejahatan. Pernah satu hari Nabi kita bersabda dalam hadis yang sahih, jadi riwayat oleh Bukhari dan Muslim, Nabi kata, la an yamtali ajawfu ahadikum qayhan, kalaulah penuh dalam perut kamu tu danah, mana sakit orang ni, khairum min am yamtali asyi'ran, lebih baik daripada penuh dalam perut kamu tu dengan syair. Syair ni maknanya, syair tu lah, orang duk hafal syair tu, syair ni. Maka kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala ketika mensyarahkan hadis ini, dia kata maksud dianya,
kalau penuh dalam jiwa kita tu dengan syair-syair, dengan sajak-sajak, dengan tu dengan ni, tetapi yang menyebabkan lara kita, leka kita daripada mengingati Allah Azza wa Jalla, leka kita daripada mengingati Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu yang dilarang. Tapi kalau setakat sekali-sekala kita nak bernasyid, sekali-kala orang panggil buat hilang puas dalam perjalanan kita dengar nasyid-nasyid yang baik, tidak jadi masalah. Tapi kegilaan kita sampai peringkat semua benda masuk dalam kereta nasyid, masuk dalam rumah duduk dengar lagu juga, bukan nasyid lagi, lagu tu lagu ini. Bahkan hari ni tuan-tuan, masuk dalam masjid pun orang nak berlagu lagi, tak siap dengan bawa gendang dengan alat-alat, kita mengatakan tidak. Jadi nak jaga lidah kita ni ada beberapa perkara. Yang pertama sekali, jaga supaya percakapan kita. Suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengar ni, hadis ni sahih diriwayat oleh Imam Muslim. Dia kata apa? Pernah satu orang ni, dia berkawan, tapi kawan dia seorang ni tak baik. Yang seorang lagi baik, yang ni pergi masjid, yang ni pergi ke kelab, ke disco kita. Maka yang baik ni nasihat kepada kawan dia, janganlah, berhentilah benda ni, tak bagus, ini gini. Yang seorang lagi pun buat tak irau je. Dengar nasihat, tak masuk dalam kepala, kata orang. Akhir kali dia kata, khallini wa rabbi. Marahlah dia tu. Biarlah, awak apa peduli, ikut aku dengan Tuhan lah, kubur masing-masing. Kalau orang Melayu dia panggil kubur masing-masing. Adakah Tuhan hantar awak ni sebagai pengawal gini-gini? Maka bila kawan ni jawab mulut dia, yang baik marah. Dia kata apa? Dia bersumpah, dia kata, wallahi la yaghfirullahu li fulan. Demi Allah, Allah Ta'ala tak akan ampun dosa awak. Subhanallah. Tengok, berani dia ke atas Allah Azza wa Jalla, sampai dia boleh gezet orang ni tidak mendapat keampunan Allah Azza wa Jalla. Bila dia kata macam ni, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Tuhan kata pada hari kiamat nanti, Tuhan berfirman, kenapa kamu kata sedemikian? Man zalladhi yata'alla alayya alla akhirah. Siapa dia meninggi ke atas aku, boleh bersumpah, mengeluarkan kata-kata aku tak ampun kepada orang ni. Maka Tuhan kata apa? Aku telah mengampunkan dosa kawan tu, dan aku campur kamu ke dalam neraka. Sebab apa tuan-tuan? Kalimah, satu sumpah yang dia keluarkan, bersumpah kerana terlalu nak marah kepada kawan dia maksiat, maka kawan yang buat maksiat diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kawan yang baik ini kerana lidah dia tercapak dia ke dalam neraka, wal iyaz billah. Jadi para jemaah sekalian, kalimah yang pendek saja tetapi memberi pulangan yang begitu dahsyat, yang begitu besar. Dalam sebuah hadis lagi dia panggil al-kalimah al-qatilah, kalimah yang membunuh jiwa manusia. Pernah Nabi kita bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, innar rajul la yatakallamu bil kalimah. Ada seorang laki-laki ni bercakap dengan satu kalimah, la yara biha ba'sa. Dia nampak kecil ya, kalimah ni tak ada apa-apa, simple ya, main-main, suka-suka. Yahwi biha sab'ina kharifan finnar, tetapi dia telah dicampak ke dalam neraka 70 tahun. Sebab apa? Sebab kalimah yang dia cakap. Jadi ada ulama mengatakan kalimah ini apa? Kalimah itu yang dikatakan kalimah yang kita ucap yang menyebabkan berlakunya kekufuran. Pergi kata hina Islam. Ataupun ada setengah tafsir ni seperti Al-Qamah kata ni kalimatun nifaq, kalimah munafik. Ataupun kalimah mengampu, kita pergi dekat pemimpin, kita pergi buat ucapan-ucapan di hadapan dia yang menunjukkan dia tu baik. Jadi sama juga dengan orang ahli-ahli maksiat yang lain. Kalau kita pergi ucap dengan dia kalimah yang begini, mereka duk anggap apa yang dia buat selama ni sudah betul. Tu orang puji saya tu, takkan saya tak betul? Kalau tak betul, semua orang tak puji. Maka ini satu bahaya. Jadi yang kedua, iaitulah as-sukut, diam, tak bercakap. Diam tu bagus, tak ada dosa orang diam. Tetapi kalau kita tengok orang buat mungkar dan maksiat, berdiam juga, maka orang ni bukan dia baik, dia panggil dia syaitanun akhras, dianggap sebagai syaitan yang bisu. Ini bahaya. Syaitan bisu, dia tak bercakap. Jadi kita manusia bila tengok orang buat maksiat, mungkar, tak boleh. Kenapa tak boleh? Tak boleh jaga tepi kain orang. Ini bukan soal tepi kain tuan-tuan, dia sudah masuk dalam kain pun.
Tapi kita masih lagi diam je. Tengok orang buat balik berjalan laki-laki perempuan yang tak kahwin. Senyap je. Tak boleh. Apa yang tak boleh? Telefon je pejabat agama, so dia mari tengok, tanya khabar siapa orang ni kalau kita tak mampu. Imam masjid boleh pergi tanya khabar ahli qaryah dia. Siapa awak bawa ni? Kalau dah kahwin mana surat nikah? Kan? Tak kira lah. Yang penting ada surat nikah dia lepaslah bagi dia. Jadi kadang-kadang nak bersihkan hati itu tak banyak sangat, sebagaimana kata di Nabi SAW pernah dia tengok seorang ni merah muka dia. Nabi kata apa? Kalau dia ni kata satu kalimah je, hilang perasaan itu. Dia kata apa? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Jadi kadang-kadang kita ni banyak sangat tak menggunakan perkataan-perkataan yang baik, yang menyebabkan hati kita tidak terkawal. Jadi para jemaah sekalian, Nabi kita beri gelaran kepada Hamzah bin Abdul Muttalib, pak saudara dia. Nabi kata Sayyidus Syuhada. Penghulu orang mati syahid siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib. Wa rajulun qama ila imamin jairin fa'amarahu wa nahahu faqatala. Orang lelaki yang bangun memberi nasihat kepada pemimpin yang zalim, suruh buat baik, atau melarangnya daripada buat mungkar, kemudian dia dibunuh, maka orang ini dianggap sebagai ketua orang mati syahid. Jadi para jemaah sekalian, lidah kita ni sama ada dia boleh jadi senjata, boleh jadi pengawal kepada kita dengan satu kalimah aja. Kita ucap kalimah yang baik masuk dalam hati manusia, kita mendapat pahala yang besar. Satu kalimah yang boleh mencampakkan orang ke dalam neraka, wal'iyazubillah. Jadi itu sajalah pintu yang dapat kita bincangkan. Banyak lagi madakhil, pintu-pintu yang lain yang patut kita peringat supaya kita selamat di dunia dan juga di akhirat. Jadi para jemaah sekalian, biasalah diri kita ni lebih baik diam daripada kita bercakap dalam perkara-perkara yang kita tidak tahu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita qalban saliman, hati yang bersih, yang kita boleh bertemu dengan Allah dengan keadaan yang sejahtera, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.